Yang kedua, orang yang mahjubin, orang yang tidak berjalan pada hidayat Allah Subhanahu wa taala, dia sering melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan dekat sana ada satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u ya'ummu, kata Rasulullah. Bala ni kalau dia nak turun, maka dia turun secara umum, kata Rasulullah. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Maka dia kata wal mujalasati li ahlillah, dia kata, dan hendaklah seseorang itu dia melazimi untuk duduk li ahlillah, iaitulah dengan ahlillah, maknanya orang-orang yang ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kita nak menjaga dorongan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita, yang mana kita masih lagi terang berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita jaga dorongan kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan orang yang ada riang nak buat kebaikan, itu merupakan satu nikmat yang begitu besar daripada Allah. Kerana bila satu orang dia buat kebaikan, itu menandakan bahawa orang tersebut adalah orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia dikasih oleh Allah, maknanya dia adalah orang yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan kita yang kita nak adalah istimewa di sisi Allah. Kehidupan ni yang kita nak adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia yang kita cari, kita akan tinggal satu masa nanti. Banyak mana pun kita himpun, benda tu kita akan tinggal, dan dia akan diwarisi oleh orang yang masih lagi hidup. Orang yang hidup tu pun dia tak kekal lama, dia juga meninggalkan apa yang kita beri kat dia. Begitulah berikutnya, tak kekal pun apa-apa yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kehidupan kita adalah satu, iaitu kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak menjadi hamba pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam arti kata, bila kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pun juga kedudukan kita, kita adalah hamba kepada Allah. Kita orang kaya, kita adalah orang kaya yang ingat dengan Allah. Kita orang miskin, kita tetap menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa pun juga posisi kita, tak pernah kita melupakan Allah dan melupakan kedudukan kita sebagai seorang hamba. Kerana tu Nabi SAW menyebut, in ahsanan nas, kalaulah manusia berbuat kebaikan, ahsantum, kamu tetap dengan kebaikan, kata Rasulullah. Wa in asa'u, kalaulah orang buat kejahatan, ahsantum, kamu tetap menjadi orang yang baik, kata Nabi SAW. Dan maknanya apa? Di mana pun juga kita berada, kita taat dengan Allah. Di mana pun juga kita berada, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni tujuan manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan dalam firman dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia yang kerja mereka hanyalah menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Dan kita hidup ni kita tak boleh nak buat sesuka hati kita. Kita kena sedar. Dan kita hidup ni kita tak boleh nak bebas yang melampau ataupun bebas yang mutlak. Tak boleh.
Tuan-tuan, kerana kita seorang Muslim. Bila kata Muslim, Islam ni apa dia? Islam ni makna dia adalah al-istislam. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyad. Dan orang yang mengaku Islam, dia terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka tujuan kehidupan ni hanyalah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dia sebut lagi, bila mana seseorang diberikan dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, untuk menjaganya, kita dah sebut sebelum ni, kita kuatkan dia dengan zikir kepada Allah, kemudian kita banyak fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam ni kita baca pula wal mujalasati li ahlillah. Hendaklah dia duduk dengan ahli-ahli Allah. Tuan-tuan, makna ahli Allah adalah dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh mendorong dia kepada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kawan ni dia memberikan pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kerana tu Nabi SAW menyebut al-mar'u 'ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu dia akan mengikut agama kawan dia. Tuan-tuan, makna apa hadis ni? Nabi SAW nak beritahu, dengan siapa kamu berkawan, macam mana kamu berkawan, maka macam itulah tingkah laku kita. Dia memberikan kesan yang begitu besar. Tuan-tuan, bahkan disebut oleh ulama, kalaulah kamu nak tengok seseorang itu macam mana, tuan-tuan, kita nak kenal satu orang ni, dia punya karakter dia macam mana, tabiat dia. Kata ulama, lihatlah dengan siapa dia berkawan, kata ulama. Tuan-tuan, maknanya kawan ni dia memberi pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kerana tu orang yang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia memilih kawan yang mana kawan ni boleh mendorong dia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu berkawan dengan orang yang boleh dijadikan kawan. Tuan-tuan, antara ciri yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam memilih kawan ni, tuan-tuan, kata Imam Ghazali, pilihlah kawan-kawan yang boleh mendorong kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa Imam Ghazali dia sebut macam tu? Kerana pengaruh kawan yang begitu besar dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ni riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Nabi SAW, ada sebahagian daripada orang yang dia itu adalah pemegang kepada kunci-kunci hidayat Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau kita berkawan dengan dia, kalau kita rapat dengan dia, dia akan memandu kita kepada hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebagai contoh, satu hari Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Ibrahim bin Adham ni
adalah wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tuan-tuan, ada pencuri yang masuk ke dalam rumah Ibrahim bin Adham. Masa tu Ibrahim bin Adham berada di luar. Bila dia balik ke rumah dia, maka dia tengok ada pencuri tengah duk kepok dia punya tingkap dia, dia punya pintu dia. Dan masa tu dia tengah bawa keluar barang-barang yang berada di dalam rumah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, orang ni duk bawa keluar barang. Ibrahim bin Adham kebetulan masa tu dia balik ke rumah. Tuan-tuan, dia tengok ada pencuri. Lalu apa yang dia buat kepada pencuri ni? Ibrahim bin Adham pergi tolong pencuri ni keluarkan barang-barang tu. Dan pencuri ni pun dia terperanjat. Hang siapa? Hang siapa? Dia kata tak apa, buat keluar barang dulu. Nanti kalau tuan dia balik, hang susah. Tuan-tuan, pencuri itu tak tahu yang Ibrahim bin Adham ni lah pemilik kepada rumah tersebut. Tuan-tuan, dia tolong pencuri itu, nak ambil apa lagi? Dia tolong semua. Tuan-tuan, akhirnya pencuri ni pun dapat hasil pada malam hari tersebut. Maka keesokan harinya pencuri ni duk berasa, siapa dia yang tolong aku malam kemarin ni? Siapa dia? Tuan-tuan, pencuri ni pun balik semula ke rumah yang dia masuk semalam ni. Tengok-tengok ada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, maka terperanjat pencuri ni. Maka pencuri ni tanya kepada Ibrahim bin Adham, pasal apa kamu berada dekat rumah ni? Maka kata Ibrahim bin Adham, rumah ni adalah kepunyaan aku. Rumah ni adalah milik aku. Tuan-tuan, kui terperanjat lagi pencuri ni. Tuan-tuan, maka pencuri ni tanya, kalau betul lah kamu ni tuan rumah, pasal apa semalam masa aku ambil barang hang tak halang aku? Pasal apa hang tolong aku keluarkan barang-barang daripada rumah kamu? Tuan-tuan, hanya satu baris perkataan yang disebut oleh Ibrahim bin Adham akhirnya mengubah kehidupan pencuri ni buat selama-lamanya. Tuan-tuan, apa kata Ibrahim bin Adham? Kita dijadikan oleh Allah bukan menghimpun harta, tetapi kita dijadikan oleh Allah adalah sebagai hamba kepada dia. Tuan-tuan, kerana terkesan dengan perkataan Ibrahim bin Adham ni, akhirnya pencuri ni belajar dengan Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia juga menjadi orang yang hebat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka betul kata Nabi SAW, kadang-kadang ada sebahagian daripada orang, dia adalah pemegang kepada kunci-kunci pembukaan kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kata, ada sebahagian orang, kata Nabi, dia menjadi pemegang kepada kunci-kunci kegelapan. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita berkawan dengan dia, dia pengaruhi kita, akhirnya perjalanan kita gelap, akhirnya kita terpengaruh dengan dia, maka kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada cerita orang yang dekat dengan Allah, akhirnya dia menjadi orang yang asi pada akhir hayat dia. Pada akhir hayat dia, dia jadi orang yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada satu orang yang namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, kisah Bal'am bin Ba'ura ni, ada sebahagian daripada ulama kata orang yang bernama Bal'am ni tak ada. Sebahagian daripada ulama kata dah,
kisah Bal'am bin Ba'ura ni adalah kisah yang sahih. Tuan-tuan, tapi kisah ni dia ada pengajarannya. Tuan-tuan, antara yang meriwayatkan cerita ni adalah di dalam tafsir Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, apa kisah Bal'am bin Ba'ura ni? Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura ni antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dia, kalaulah dia angkat tangan berdoa kepada Allah, maka doa dia dimustajabkan oleh Allah dengan segera. Masya Allah, ni merupakan satu kelebihan kepada Bal'am bin Ba'ura. Dia angkat tangan, maka mustajablah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segera. Tuan-tuan, satu hari raja di Mesir ni, dia dengar Nabi Allah Musa alaihi salam sedang bergerak daripada tempat dia nak masuk ke dalam tempat raja ni. Tuan-tuan, bila raja ni dengar Nabi Allah Musa alaihi salam sedang bergerak, maka raja ni perintahkan kepada Bal'am bin Ba'ura supaya berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa tak sampai ke tempat dia. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah, dia tak mau doa yang tak elok pada orang. Apatah lagi yang dia nak doa ni adalah kepada seorang Nabiullah. Tak mungkin dia nak doa dengan doa yang tidak baik. Tuan-tuan, maka dia tak mau taat kepada perintah raja ni. Tuan-tuan, lalu raja ni dia pun pasang strategi, dia pasang plan. Tuan-tuan, dia pasang plan macam mana? Dia panggil isteri kepada Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, dekat rumah kita ni kawan kita, isteri kita lah. Yang ni yang paling dekat dengan kita. Yang ni hari-hari kalau kita balik rumah, muka ni lah yang akan sambut kita di muka pintu. Tuan-tuan, kita makan hari-hari pun daripada masakan isteri kita. Tuan-tuan, dia orang paling rapat dengan kita. Tuan-tuan, maka raja panggil bini, isteri kepada Bal'am bin Ba'ura. Raja kata apa? Kalau hang boleh mengubah fikiran suami hang supaya dia berdoa kepada Allah, supaya Nabi Musa AS tak sampai ke tempat aku ni, engkau aku berikan dengan kebesaran, engkau aku berikan harta sebagai anugerah. Tuan-tuan, dia hasutnya bini kepada Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, akhirnya isteri Bal'am bin Ba'ura ni menerima tawaran daripada raja ni. Tuan-tuan, maka bila Bal'am bin Ba'ura dia balik ke rumah, isteri dia mula melakukan pujukan kepada Bal'am bin Ba'ura. Wahai Bal'am, kalaulah kamu berdoa yang hanya seketika, doa kamu yang seketika tu akan mengubah kehidupan kita. Tuan-tuan, Bal'am tak mau. Bal'am tetap dengan pendirian dia. Dia tidak akan doa yang tidak elok kepada seorang Nabiullah. Tuan-tuan, akhirnya isteri ni tak putih asa. Esok tak masak nasi. Esok tak masak nasi, dah tak buat ayak dah untuk suami dia. Minta diteman, dah tak teman lagi dah. Tidur pun dah tak sekali dah. Tuan-tuan, akhirnya Bal'am bin Ba'ura kalah dengan plan ni. Bal'am bin Ba'ura akhirnya terpengaruh dengan isteri dia. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesatkan perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, sebab itu kita dengar cerita Nabi Allah Musa alaihi salam ni, dia pernah tersesat di banjaran teh di Mesir selama lebih kurang 40 tahun. Tuan-tuan, ni kerana siapa? Doa daripada Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, dia berdoa dengan Allah, doa dia dimakbulkan oleh Allah.
tersesat Nabi Musa dan juga pengikut dia selama lebih kurang 40 tahun. Tuan-tuan, setelah habis tempoh tu, Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah, ya Allah, siapa-siapa yang berdoa yang tidak baik untuk kami ataupun yang buat tak elok pada kami, ya Allah, balikkan kejahatan ini kepada dia. Dan tuan, Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya apa berlaku? Bal'am bin Ba'urah mati dalam keadaan lidahnya terkeluar panjang dan matanya memandang ke atas. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu di dalam kitab Adab Sulukil Murid, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, selain kamu zikir kepada Allah, selain kamu fikir apa yang ada pada sisi Allah, maka hendaklah kamu duduk dengan ahlillah, hendaklah kamu duduk dengan orang-orang saleh, hendaklah kamu duduk dengan orang-orang yang boleh mendorong kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tapi tidak bermakna kita dah duduk dengan orang-orang baik lalu kita membiarkan orang-orang yang memerlukan bantuan daripada kita, yang perlu bimbingan daripada kita. Dan tuan, disebutkan oleh ulama, bila mana seseorang berkawan dengan orang-orang yang dah baik dah, dan tuan, maka dia bertanggungjawab pula membimbing orang lain yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, supaya mereka juga mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, inilah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita lah ni maulid, masya-Allah. Kat Malaysia ni, tuan-tuan, nah, kat Malaysia ni kalau tak sambut maulid tak sah. Nah, kita pasti akan sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni PKP, nah, kita tak boleh nak berhimpun secara besar-besaran sangat. Depa buat melalui online. Ada yang buat melalui online. Tuan-tuan, saya banyak masuk dekat dalam majlis-majlis yang dianjurkan secara online. Tuan-tuan, nak cerita apa? Orang Malaysia ni kalau buat maulid memang depa rajin. Ni siang tadi baru je ceramah maulid dekat pejabat KWSP, maulid juga. Tuan-tuan, tapi kita kurang penghayatan kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, malam ni kita cerita, kita kena cari, kita berkewajipan cari kawan-kawan yang baik untuk mendorong kita lebih taat kepada Allah. Tapi kata ulama, kita tak boleh membiarkan kawan kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa yang berkehendakkan kebaikan kepada orang lain. Dan tuan, sebab itu pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada satu jenazah Yahudi lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ni yang kita perlu hayati. Kita berqasidah kah, kita bernasyid kah, kita duduk di dalam kuliah kah, tuan-tuan, penghayatan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting untuk kita hidupkan. Sebab itu pepatah Arab menyatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar, kata orang Arab. Ilmu bila mana tidak ada amalan, dia seperti pokok yang tidak ada buah, kata orang Arab. Dan kita duduk pakai dengar syok, keluar masjid hilang habis.
Tuan-tuan, kita syok ya dok dengar qasidah kan. Tiba-tiba habis daripada program tu tak ada penghayatan apa pun. Tuan-tuan, Nabi SAW lalu jenazah Yahudi depan dia. Orang Yahudi. Tuan-tuan, orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi tengok ada seorang Yahudi mati, lalu Nabi bangun, kemudian Nabi menangis. Nabi teriak. Sahabat tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, pasal apa kamu teriak? Dia tu bukan orang beriman, dia orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala." Dan tuan, apa jawab Nabi SAW? "Aku teriak kerana aku tak berjaya nak melepaskan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala." Dan tuan, dekat sini nak tunjuk pada kita, walaupun kita dah duduk dengan ahlillah, tapi orang-orang yang masih lagi belum mendapatkan hidayat, tanggungjawab kita doa dengan Allah, bimbing orang ni supaya dia juga mendapatkan hidayat daripada Allah. Dan tuan, tapi ada orang dia boleh duduk dengan tok guru, dia boleh duduk dengan orang-orang alim, dia duk berasa dah. Tuan-tuan, dia duk berasa, aku ni ya Allah duk dengan orang-orang baik, orang lain tak ada pun macam ni. Tuan-tuan, kalau dia ikhlas berasa macam tu, kalau dia berasa ikhlas betul, yang dia nampak di situ adalah nikmat Allah, tak apa, maknanya dia orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi ada orang yang dia tak perasan, dia duk berasa baik ya. Pasal apa? Duk dengan ulama. Pasal apa? Duduk dengan orang-orang alim, dia duk berasa baik. Tuan-tuan, maka bila mana dia ada rasa macam tu sehingga merendahkan orang lain, tuan-tuan, itu namanya adalah ujub, dan juga dia telah takabur terhadap diri dia sendiri. Nabi SAW teriak. Tuan-tuan, teriak pasal apa? Kerana tak jaya nak bawa orang ni lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW juga ada seorang budak yang khidmat kepada dia. Dan budak ni juga adalah orang Yahudi. Tuan-tuan, tapi dia khidmat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari budak ni dia kena penyakit yang berat sehinggalah membawa kepada kematian dia. Tuan-tuan, masa dia dah nazak dah, budak ni nazak dah, Nabi pergi ziarah kepada budak ni. Tuan-tuan, Nabi SAW tengok budak ni, dia dah nazak sangat dan tak ada harapan hidup. Kata Nabi SAW, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tuan-tuan, Nabi suruh budak ni mengucapkan kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, budak ni dia tak boleh kata apa, lalu dia pandang kepada mak dan juga ayah dia. Nabi sebut lagi, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nabi pujuk dia. Tuan-tuan, budak ni sekali lagi dia pandang kepada mak dan juga ayah dia. Sehinggalah ayah dia ni kata, "Anta ma'a Abil Qasim." Kata bapa budak ni, "Tak apalah wahai anak, kamu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya tuan-tuan, budak Yahudi ni sebelum dia meninggal dunia, dia sebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat kata, pada masa orang Yahudi ni menyebut kalimat syahadat ni, Nabi keluar dalam keadaan muka Nabi berseri-seri, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa? Nabi rasa dia dah berjaya dah memberikan hidayat kepada orang tersebut untuk orang ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu, setelah kita duduk dengan ahlillah, tuan-tuan, maka pastikan juga orang lain
kita sebarkan juga kebaikan. Mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Haddad rahimahullahu taala kata lagi, wa hifdzuhu, dan hendaklah engkau menjaga dorongan ini bil bu'di, dengan engkau menjauhkan diri. Tuan-tuan, jauhkan diri daripada apa ni? An mujalasatil mahjubin, daripada duduk dengan orang-orang yang terhijab, maknanya orang-orang yang tidak berjalan pada hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka jauhkan diri kita daripada orang-orang yang tak mendorong kita daripada melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia akan menyebabkan, pertama, kita terpengaruh dengan dia. Yang kedua, orang yang mahjubin, orang yang tidak berjalan pada hidayat Allah Subhanahu wa taala, dia sering melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan tuan, dekat sana ada satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u ya'ummu, kata Rasulullah. Bala ni kalau dia nak turun, maka dia turun secara umum, kata Rasulullah. Dan tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia tak puas hati. Dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana orang yang tak melakukan kejahatan tapi dia terkena bala daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan, persoalan ini ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan tuan, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-bala'u ya'um. Bala ni bila mana diturunkan oleh Allah, dia pakat kena semua sekali. Tetapi apabila mereka dibangkitkan oleh Allah, maka Allah akan tapih siapakah dia orang yang bermaksiat dan siapakah dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita kena jauhkan diri kita daripada orang-orang yang mahjubin. Pasal apa? Cerita orang yang mahjubin, orang yang tak berjalan pada hidayat Allah ni, cerita dia adalah cerita asi, maksiat kepada Allah. Cerita orang-orang saleh hanyalah cerita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang menyerupai akan satu kaum, dan tuan, dia bukan daripada kaum tu pun, tapi kerana dia menyerupai akan kaum tersebut, maka kata Nabi SAW, fahuwa minhum, maka dia dikira sebagai orang yang tergolong daripada golongan tersebut. Dan kerana itu jauhkan diri daripada orang mahjubin, orang yang terhijab daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radi an waswasati syayatin, dan hendaklah engkau berpaling daripada waswasati syayatin, iaitulah bisikan-bisikan daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Dan tuan, kita dengan syaitan ni kita tak boleh buat berkawan. Dan tuan, sebab itu tak usahlah kita duk apa ni, pakai apa ni ilmu yang macam-macam. Dan tuan, tak usahlah kita nak pakai penunduk lah, tak usahlah kita nak guna khidmat jin lah, tak usah. Dan tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh
kita dengan syaitan ni kita tak beri can langsung, kita langsung tidak beri peluang kepada syaitan. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan syaitan ni kita kena buat musuh dengan dia. Dan tuan, ni tak kita buat musuh dengan sesama saudara kita. Tak bertegak sampai 3 hari, tak bertegak sampai 7 hari. Dan tuan, ni saudara kita yang Muslim. Sepatutnya kita jadikan musuh siapa dia? Syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, untuk menjaga dorongan yang besar ni, maka i'radi an waswasati syaitan, berpalinglah kamu daripada bisikan-bisikan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, setelah daripada mana kita dah jaga dah segala cara untuk kita jaga nikmat dorongan ni. Dan tuan, nanti pada ibarat yang berikutnya Imamul Haddad dia tunjuk kepada kita, lepas kita jaga ni, apa pula yang kita nak buat supaya dorongan tu berkekalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.